أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحية ومباركة وتحية من عند الله سلام الله عليكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita akan tadaburkan pada ayat 153 hingga 157 surah Al-Baqarah muka surat 24. Pada siri yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa huwa Rabbuna wa Rabbul Alamin wa Rabbus samawati wal aradin.
nahmaduhu huwa wa nastahdihi huwa wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usallimu wa usallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Al-Fadil Fadilatul Imam Tuan Bilal Nazir dan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Datuk Datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan dan puan, ibu dan ayah, hadirin dan hadirat, saudaraku, saudariku fil imani wal aqidah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur, luar biasa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Untuk apa? Untuk beribadah. La ghair. Tidak ada maksud yang lain, hanya senya untuk beribadah. Alhamdulillah, kita dapat memanfaatkan awal hari ini dengan mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedang memenuhi schedule kuliah subuh, kemudian solat sunat syuruk, infak pagi, teruskan duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Silakan bersilaturahim, menziarahi, silakan zuhur berjamaah. Begitulah putaran kehidupan kita sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita lakukan itu atas dasar iman, atas dasar keyakinan. Maka oleh sebab itu pada ayat 153, hakikatnya, maknawinya di alam roh kita dipanggil berulang-ulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Yang memanggil kita itu Allah Rabbul Alamin. Yang memanggil itu Allah Rabbul Alamin, yang menguasai langit, yang menguasai bumi, yang dalam ilmunya pemerintahan, pentadbiran apa yang ada di antara kedua-duanya. Maka oleh sebab itu kita kena sentiasa berada dalam mode MODE, mode dipanggil. Allah sedang memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Ulama-ulama tafsir menyebutkan, selepas dipanggil kita ni, orang-orang yang beriman, apa yang akan disebut Allah selepas itu, li'azamatihil umur, adalah perkara yang besar, adalah perkara yang penting, adalah perkara yang utama. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada kita orang yang memiliki iman. Allah memanggil kita menyaut, ya Allah, aku orang yang beriman. Ya Allah, aku orang yang mukmin. Ya Allah, aku orang mukminah. Ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan, mohonlah bantuan, isti'anah, bantuan, pertolongan, bis sabri was salah, dengan sifat mahmudah namanya sabar, dan dengan sifat dengan solah menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan manusia yang kita memiliki permasalahan kesukaran, bersabar, hablum minan nas, kepada Allah yang mengirimkan kepadamu ujian lepas satu lepas satu, wassalah, menghubungkan dirimu kepada Allah, hablum minallah, dengan solat. Ni tuan-tuan, dua sifat yang perlu kita hayati saban hari. Ustaz, semalam dah kena ujian, hari ini ujian lagi. La ilaha illallah. Oh tuan-tuan, kalau nak cerita ujian ni tiap-tiap hari, dan saya yakin dan amat yakin
Tuan dan puan, datuk datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang bersama saya dalam Masjid Taqwa ini, kita ada dua pembahagian. Dua pembahagian. Yang pertama apa? Orang yang sedang diuji dengan ujian kesukaran dan kepayahan. Yang kedua, yang sedang diuji dengan kesenangan, kemudahan dan ketenangan. Ada dua ni ujian. Wallahualam tuan-tuan, kita ialah semalam ada pengumuman tentang Mora. Dikatakan Allahu Akbar. Kalau tak ada, ialah bahkan berlakulah institusi kekeluargaan. Suami isteri bergaduh pasal apa, tak cukup duit. Tuan-tuan baca kan tentang maklumat-maklumat ni. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang menenangkan dengan yang ditenang, yang diuji dengan saat yang sukar. Allah uji pula satu sahabat lagi, Allah bagi dia kelebihan. Dia tolong cover kepada orang yang diuji dengan kesukaran. Orang yang diuji kesukaran, kepayahan ini, jangan malu, jangan minta bantuan, minta pertolongan daripada kawan-kawan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan dan keutamaan. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah, bersabar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di hujung ayat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ada dalam kitab sahih menyebutkan tuan-tuan, level sabar yang paling tinggi puasa. Hari ni hari Khamis tuan. Yang tahniah mabruk, yang berniat puasa, yang bersahur silakan terus. Yang belum makan boleh berpuasa. Sebab puasa adalah level sabar yang paling tinggi dan yang paling utama. Dia kena menahan dirinya daripada seluruh anggota tubuh badan, daripada membatalkan puasa, hatta mengurangi pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat 154, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan kamu kata seseorang yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan sebenarnya mereka hidup dalam keadaan hidup yang istimewa, namun kamu tidak dapat menyedarinya. Tuan-tuan, ini tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kelebihan orang-orang yang mati di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keimanan. Diuji dengan pelbagai ujian-ujian kehidupan, dua resipi kehidupannya, sabar, solat. Sabar, solat. Dua-dua tu shot, double shot, 2S. Satu sabar, satu solat. Dengan manusia kita bersabar, tahan mulut, tahan tangan. Dengan Allah, shot, menghubungkan diri kita kepada Allah. Sampai bila? Sampai kita menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terbunuh dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya teringat tuan-tuan, saya kemarin dulu di Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyber Jaya. Ada orang tanya, ustaz, mula-mula ada orang mula, kenapa nama masjid ni Masjid Raja Haji? Dia tak belajar sejarah, dia baru nak belajar sejarah. Masjid Raja Haji. Patut Masjid Haji Raja. Kan nama orang, nama Raja Haji depan lah. Ni bukan, ni nama alim ulama ni. Dikatakan Sultan Selangor ni diputus keturunan daripada Raja Haji Fisabilillah tahun 1800, pejuang Islam. Semasa berjuang lawan Belanda tuan-tuan, tangan kanan memegang pedang, menghunus, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tangan kirinya memegang kitab Dalailul Khairat, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menilah mereka tuan-tuan, contoh tuan-tuan, mereka yang meninggal atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kembali bertemu dengan Allah di alam barzakh. Mereka bukan mati macam mana orang-orang biasa, tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
tuan-tuan, boleh kita ziarah, tak ada masalah tuan. Fatwa Selangor clear tuan. Ziarah. Ada orang kata pergi ziarah kubur ni kuburiun. Itu tidak benar. Itu tidak benar tuan. Ziarah kubur dan kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu taala dan menyedekahkan Fatihah kepada orang-orang soleh yang telah meninggal, alim ulama. Ini satu, mereka bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka sebenarnya adalah orang yang hidup di alam barzah di sisi Allah SWT, mereka, sedangkan kita tidak menyadarinya. Pada ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tadi hidup, cerita pasal hidup, meninggal, hidup balik. Cerita Allah mengingatkan balik. Dan sesungguhnya kami akan uji kamu dengan sesuatu. Kehidupan ni tuan-tuan namanya walanabluwannakum. Tuan-tuan yang ada asas bahasa Arab, ini adalah sirah penegasan, akan kami uji. Sebab tu tuan-tuan, kita ni semua ada ujian. Saya tengok wajah tuan-tuan ni kan, kadang kita ada ujian yang kita tahan, yang kita sedang fikirkan, yang kita sedang risaukan. I tak boleh tidur lah. Pasal apa? Macam-macam fikir. Orang ni kata kerajaan ni jatuh, ini kata macam-macam tu. Kita berpening kan. Mikir kita macam-macam, ekonominya, politiknya, ahli keluarga kitanya, masalah sosialnya. Semalam dapat satu maklumat tuan-tuan. Alhamdulillah kita datang berjemaah ni tuan-tuan. Ni ajaran sesat pun makin kuat tuan-tuan. Ajaran sesat. Golongan Syiah semakin kuat tuan-tuan. Allahu Akbar. Golongan ajaran sesat ni sebenarnya mereka ni ada dah datang. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk dunia Instagram, ada kawan tunjuk, Syekh, kita duk berjuang kat ni masjid surau ni dia alam maya ni, alam maya medsos, media sosial. Anak-anak muda mereka berhujah. Namanya Islam, gambarnya muka orang Islam, tapi cakap bukan orang Islam. Allah menggerunkan tuan-tuan. Hari ni ada kawan-kawan sedang kumpulkan tim dakwah cyber. Saya mula-mula angkat tangan. Saya dah try dah masuk, keluar balik. Tak tahan. Saya ingat Facebook level saya lah. Kalau dah masuk Instagram, Twitter ni jadi macam geli pula. Tak, kena carilah generasi Z kot. Kena cari pendakwah generasi Z. Kita ni generasi ke berapa dah ni? 40-an, 50-an, 5 seri tak mampu dah. Allahu Akbar tuan-tuan. Itulah cucu mereka. Cucu kita tuan-tuan, itulah dunianya. Anak-anak kita itulah dunianya. Maka tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan Allah Subhanahu taala sebut walanabluwannakum bisyai'in. Apakah yang sedang diuji? Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Daripada ketakutan, daripada kelaparan. Ketakutan, kelaparan ni tuan, saya kita semua ada pengalaman. Subhanallah, saya sampai hari ni fikirkan tentang Syria. Allahu Akbar tuan. Syria, bumi yang cantik. Saya ingat kawan-kawan, ramai kawan-kawan yang mengaji tuan, mengaji di Timur Tengah ni tuan. Kawan-kawan yang mengaji di Syria memiliki satu pengalaman yang kawan-kawan mengaji di Jordan, di Yaman, di Mesir, di Libya tak dapat. Saudi pun tak dapat. Apa dia? Tuan-tuan, kawan-kawan kita yang mengaji di Syria tuan-tuan, punyalah alim ulama'nya bagi kita duit. Orang alim tu bagi duit kat pelajar. Dan benda ni berlaku secara berleluasa. Subhanallah. Saya duduk di Jordan pun tak dapat lah. Mesir pun tak dapat tuan. Di Jordan, di Syria bagi. Tempatnya cantik. Subhanallah. Orangnya pun cantik. Subhanallah, kawasan cantik. Gunung Garang semua cantik. Hari ni tuan, Allah SWT uji mereka dengan khaufi wal ju', dengan ketakutan dan kelaparan. Tuan-tuan, kawan-kawan kita banyak ada NGO membantu. Tuan-tuan, bantulah sana tuan. Kirimlah sejumlah wang untuk membantu sahabat-sahabat kita yang sedang diuji seiman dan akidah. Hanya sebentar dah sampai masanya tuan. Kita sedang menuju road kepada akhir zaman yang besar. Malhamah kabir. Maka itulah berlaku tempatnya Syria. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta. Malam
tengok televisyen tuan-tuan, cerita pilot gaji puluh-puluh ribu tuan-tuan bawa Grab. Saya tertarik dengan bila membual tu, dia kata saya pun tak terfikir. Dia kata daripada ni saya pun tak fikir, akhirnya saya bawa Grab. Tapi dia bawa Grab motor besar lah, kan. Dia kata dia tak terfikir tuan-tuan. Yang menarik tuan, kalau kita selalu merenung ayat-ayat Quran ni tuan, kita dah prepare dah. Ayat ni kata apa? Akan kami uji kamu. Nun syaddah ni untuk litaukid. Daripada apa? Takut, lapar, kurang daripada harta. Dulu gaji puluh-puluh ribu, sekarang ni cukuplah untuk bayar hutang-hutang, untuk makan keluarga, bayar rumah. Allahu Akbar. Lebih-lebih tak ada. Allah dah sebut dah, wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Buah jiwa raga dan buah-buahan. Orang meniaga pun tak berapa nak laku tak macam dulu. Di seksyen 13 ada orang Islam kita belilah produk orang Islam, BMF, Buy Muslim First, kan. Orang buat gelak kan. Bukan Buy Majlis First, kan. BMF. Pawangah 2 tempat, satu lokasi mana ya? Di Setiawangsa, satu di Laman Seri, seksyen 13 orang Islam kita punya. Alhamdulillah, sedap makan kan orang. Dia kata ustaz satu hari boleh buat 1000 boleh habis. Dia punya pack dia tu 1000 boleh habis. Sekarang ni musim-musim tak boleh lah, nak habis 500 pun tak boleh nak habis. Allah Akbar, ujian daripada Allah. Namun yang menariknya, Allah SWT menyebut di ujung ayat, wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini yang kita nak ambil ni. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, kita sedang menghadapi PKP sampai 30 Disember. Kita sedang diuji oleh Allah SWT dengan musibah, dan kita nak masuk ke diri kita pada kategori orang-orang as-sabirun, as-sabirin. Siapakah dia? Allah perkenalkan pada ayat seterusnya, ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah. Siapakah itu orang-orang yang sabar? Selain daripada menghubungkan dirinya kepada Allah, sabar dan solat, Allah perkenalkan pada ayat seterusnya, menjelaskan mereka tak kala ditimpa dengan musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan berkata, kami daripada Allah dan kepada Allah akan kami dikembalikan. Allahu Akbar. Tidak semudah itu tuan-tuan. Saya masih ingat tuan-tuan, masa tsunami Aceh, TV3 ada buat live 2004, kan. Saya masih ingat sampai hari ni tuan, seorang perempuan, seorang ibu, kan, live katakan, ya Allah, kenapa kau matikan, kau ambil nyawa suamiku, wahai Allah, kau ambil anak-anakku, wahai Allah. Ditanya Allah, kenapa angkat tangan tuan. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu taala, tuan-tuan yang pernah pergi Aceh sebelum 2004, subhanallah, perniagaan rancak bagus semualah, memang baguslah semua. Sebab tuan-tuan ni, masa kita tenang-tenang ni, masa kita sekarang diujilah, masa kita sihat ni tuan, belajar agama, belajar akidah, belajar kitab kuning tauhid, belajar. Kita nak kuatkan iman kita, kita nak pagar, kita nak siram, kita nak belajar iman kita. Bila kita datang ujian daripada Allah, kita tak tergelincir, kita tak tersasar. Sangka baik kita makin kuat, mulut kita keluar yang baik-baik. Yang akan keluar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah dan kepada Allah akan kami dikembalikan. Dah suami kita, isteri kita, anak-anak kita, harta kita yang ada depan mata kita, wang yang ada dekat tangan kita, milikan Allah. Memang tak kena kat kita lagi, tapi dah kena kat jiran kita, dah kena dekat saudara mara kita. Akan masanya datang kepada kita, kita kena kuat iman kita. Maka kita kena hidup dalam sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis tuan-tuan cerita tentang sangka baik. Ana inda zanni abdi bi. Kata Allah SWT dalam hadis kursi, aku mengikut sangkaan hamba-Ku kepada aku. In khaira fa khair. Sekiranya dipikir yang baik, maka yang baik akan dia dapat. Wa in syarra fa syarr. Sekiranya buruk, maka buruklah dapat. Sangka baik je tuan, sangka baik. Tuan-tuan, insya-Allah lah orang yang jaga solat berjemaah, jaga masjid, pengimarahan rumah Allah, tuan-tuan lah. Sangka je baik tuan. Banyak dah berlakon tuan, kita sangka baik tuan, dia mari benda yang baik. Barat tuan-tuan, dulu sebut tuan-tuan,
lately ni baru sebut the power of thinking positive. Kan. Sebenarnya agama dah ajar 1400 tahun dulu dah. Nabi dah pesan dalam hadis-hadis kudusinya, beritahu tentang kelebihan kita menyangka-nyangka baik kepada Allah. Lepas kita sangka baik kepada Allah selalu, tuan, maka akan keluar dah daripada kata-kata kita, perbuatan kita yang baik-baik. Akan keluarlah perkataan. Contohnya kalimat dan perkataan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz, ni daripada PKP bulan 3 tu sampai hari ni, apakah zikir yang paling bagus kita buat? Zikir inilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada 11 Mac sampai 31 Disember, sampai habis PKP, insya-Allah baca ini. Allah sebab apa? Allah istihar orang-orang yang ditipu musibah baca istijak, mereka berhak mendapat disebut sebagai golongan sabirin, dan mereka diberikan berita gembira, wa basyiris sabirin. Di hujung ayat 157 Allah bagi kepada orang-orang ini 3 benda. Orang-orang as-sabirin ini yang diberikan berita gembira ni, yang jaga sangka baik je kepada Allah, yang jaga mulutnya cakap baik-baik kepada Allah, iaitu 3. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka, ke atas mereka hubungan, mereka ini ada hubungan silah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapat rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Walaupun apa tu nak kawan tuan, karya kita, daerah kita, negeri kita, negara kita ni dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kita nak usahakan tuan. Sebab kita nak dapat ni tuan, dan dapat kita dengan Allah ada hubungan. Kita dengan Allah dapat rahmat, walaupun sukar, walaupun payah diuji dengan Covid, dapat rahmat, dan kita adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan ditimpa musibah, diuji kiri kanan atas bawah, kita sebenarnya di sisi Allah. Walaupun bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Humul muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit tazkirah, peringatan yang khususnya saya tujukan kepada diri saya, tadabbur daripada ayat 153 dan 157 yang berkaitan tentang sabar, berkaitan tentang hakikat kehidupan, ujian, ciri-ciri orang yang ditipu musibah, dan orang-orang sabar diberikan kita berita gembira. Hanya saja mereka yang sangka baik dan menjaga mulut mereka dan menyebut zikir-zikir istijak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat terus mengamalkannya. Terus mengamalkannya tuan-tuan sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah. Sekarang itu ampun maaf yang benar yang sahih daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, Engkau masukkan kami, kategorikan kami daripada golongan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Ya Allah, karuniakan jua di sisimu jua kepada kami sekalian yang hadir, daripada golongan yang suka, yang diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat sampai kami mati menemuimu ya Allah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, kami sedar kami dah tak lama atas muka bumi ini wa ya Allah. Rumah kata pergi, kubur memanggil-manggil kami wa ya Allah. Saat datangnya kematian, pilihlah kami meraih namanya, caranya husnul khatimah. Jangan kau matikan kami dengan caranya su'il khatimah. Allahumma idfa' warfa' anna al-ghala wal waba' wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masaib wal munkarat wal fawahish wal ma'asi was sihir wal hasud ma zahara minha wa ma batan, khususan an hadhihi al-jama'ah wa an hadhihi al-qaryah wa an hadha al-mujtama' wa an hadhihi al-buldan
وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضلك وبجودك وبكرمك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.